Okey. Dia nampak. Pak. Dia sikit-sikit dah. Dah start beritahu? Salah. Okey. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya daripada tim buku Jalanan Seberang Perai. So seperti yang dijanjikan lah, hari ini kita ada buat sesi bedah buku tajuk Islam Agama Wasati, karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan diterjemahkan oleh Rosli Mokhtar. Okay, hari ini kita menjemput member kita lah daripada collaboration daripada tim Book Surgeon. Yang ni saudara Muhammad Rozaidi lah yang akan membuat sesi pembentangan. Jadi sebelum kita mula ni, kita nak mengalu-alukan kedatangan orang ramai, orang awam yang berkelapangan hari ni. Kita boleh sekali join lah, kita buat sesi bersama. Dan sebelum kita memulakan juga, kami nak mempromosikan sedikit. Okey, boleh tolong kita like page dua tim hari ni kita buat ni. Satu buku Jalanan Seberang Perai. Boleh like page Facebook kat situ untuk kita tahu perkembangan aktiviti yang kami buat sebelum ni. Dan juga tak lupa untuk kita like page Book Surgeon. Okey, satu lagi platform yang mana kita buat untuk bedah buku secara video. Dan boleh situ boleh tengok lah. Dan ada mana-mana pihak yang mana nak buat bedah buku ke lepas ni, boleh kita contact dengan admin Book Surgeon lah. Okey, jadi tanpa lagi kita membuang masa, so hari ni kita nak sambil santai-santai petang ni, kita nak menjemput saudara Muhammad Rozaidi ataupun lebih mesra dikenali sebagai Pak D untuk kita membuat sesi pembentangan pada petang ni yang bertajuk buku Agama Islam Agama Wasati. Okey, dipersilakan. Live dekat Book Surgeon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik, pertama sekali terima kasih banyak diucapkan kepada sahabat saudara Nazli dan juga tim buku Jalanan Seberang Perai sebab ajak main hari ni. Bagi tahu tu terus fikir nak bedah buku apa, dan ada sebab kenapa hari ni aku pilih buku Islam Agama Wasati ni. Sebab sebelum ni kalau saya tengok dekat dalam Book Surgeon, antara yang pernah kami kupas dalam page tu adalah berkenaan dengan buku-buku tentang agama juga. Contohnya pernah buat live sekali, tapi yang tu under bilis sini salah, page lama. Kita pernah bedah buku Agama dan Hegemoni Negara, ada kat situ. Siapa-siapa yang nak pinjam boleh ada kat situ. Agama dan Hegemoni Negara kita pernah bedah. Lepas tu kita pernah juga bedah buat secara video pendek buku Wahyu dan Revolusi karangan Prof Ziaul Haq. Yang tu pun under Republic Buku. Dan kita bincang juga tentang buku-buku macam Bukan Pasar Malam, karangan Pramodia, Pram, kita sebut Pram lah, Pram, karangan Pram. Dan juga beberapa buku-buku yang kita nak sentuh pasal agama. So hari ni kalau orang kata Al-Qaradawi ni orang yang mainstream dalam agama Islam, kita ambil buku dia, kita bedah buku dia, poin-poin yang ada dekat dalam buku dia. Cuma sebagai mukadimah, aku nak petik daripada satu buku yang lain, buku The Ideal Muslim, karangan Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Dekat dalam ni dia ada bagi satu pernyataan berkenaan dengan masalah kita hari ni, ataupun kita kata masalah kesederhanaan yang kita kaitkan dengan ekstremisme dan sebagainya. Dekat dalam buku ni dia rahbak pada muka surat sana. Pada muka surat 21. Okey, dia tulis dalam bahasa Inggeris. Aku baca sikit. Dia kata, my interest in the topic of the Muslim personality as Islam mean it to be goes back more than 10 years. Dia bagi tahu, kata kesedaran tentang ideal Muslim dan sebagainya. Lepas tu dia main kepada, dia kata okay, for example, dia kata, you might see a Muslim who insists on attending every prayer and standing in the front row. Kita mungkin akan nampak orang-orang yang pergi ke masjid, semayang dan sebagainya. Tapi dia kata but he pays no heed
to the bad smell emanating from his mouth or clothes. Dia tak kisah kalau mulut dia berbau ataupun baju dia kotor waktu dia semayang. Maksudnya kita tengok dari segi hygiene, dia tak fokus, tapi dia fokus semayang Jumaat. Ada berlaku ketidakseimbangan kat situ. Ada contoh lagi lepas daripada tu, dia kata he obeys and fears Allah. Dia ni orang yang takut dengan Allah Ta'ala, tapi but does not take care of uphold the ties of kinship. Dia tak jaga hubungan antara adik-beradik. Yang tu maksudnya semua benda tu ada masalah dari segi keseimbangan. Kiranya kita pilih salah satu unsur dan kita buang satu unsur yang lain. Bukanlah aku ni terus nak sokong mainstream Islam tu terus, tapi aku akan kata ada dekat dalam buku Yusuf Al-Qaradawi ni sendiri ada juga kritikan-kritikan. Misalnya bila dia terus kritik sosialis dan juga komunis tanpa ada huraian yang lebih panjang. Yang tu antara benda yang aku tak bersetuju dekat dalam buku ni. Aku point out siap-siap. Tak mahu nanti bias dekat dalam perbincangan kita. Baik, buku ni kita masuk kepada buku ni, Islam Agama Wasati, menanggapi wasatiyah dan ekstremisme menurut pandangan syarak. Karangan Yusuf Al-Qaradawi. Buku ni actually dia kita kata terjemahan, diterjemahkan oleh Rosli Mokhtar. Terbitan Ilham Books. Kalau siapa-siapa nak cari buku ni, boleh kot try PMPM Ilham Books kan dan sebagainya. Okey. Lepas tu dia sentuh pasal dua benda. Macam mana aku sebut tadi, dia sentuh pasal dua benda, wasatiyah dan juga ekstremisme. Kita terus kepada penyataan masalah. Aku start dengan problem statement. Problem statement sekarang ni, macam mana yang kita bisa dengar. Contoh, orang tu dia fokus kepada tolong orang susah. Okey, tolong orang susah, bagi makan gelandangan dan sebagainya, tapi dia mungkin tak pergi sembahyang Jumaat dekat masjid. Tapi ada sebahagian pihak pula dia pergi sembahyang Jumaat, macam mana yang aku sebut tadi dekat dalam buku The Ideal Muslim ni, pergi sembahyang Jumaat. Tapi masalah kemiskinan, masalah polisi yang menekan rakyat, penindasan dan sebagainya, dia macam tak ambil pot. Janji dia dengan sembahyang dia dengan zakat dia dengan puasa dia, yang tu. So aku letakkan dua label. Untuk geng-geng macam ni. Yang pertama, aku akan kata religiously good. Religiously good maksudnya baik dari segi agama, dan lagi satu morally good. Moral kira baik dari segi moral. Aku ambil yang label ni pun aku dengar daripada Ustaz Nama Ali Khan bila dia bahas pasal surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 177, cerita pasal albir. Okey. Bila jadinya religiously good dengan morally good ni, dia akan jadi ketidakseimbangan. Sebab apa? Masing-masing akan menuduh antara satu sama lain. Orang yang pegang dengan contoh kita kena tolong orang susah, kita kena budaya kita kena kuatkan marhin ni dengan ilmu dan sebagainya, supaya tak ada orang yang menekan kita, tak ada kuasa-kuasa atasan yang akan menekan kita. Bagus dah, cuma dia ada lag, dia ada lompong kat situ. Pada masa yang sama, geng-geng yang religiously good ni, yang duk pergi semayang dan sebagainya ni, kita tak kata yang pergi semayang tu tak elok. Bagus, cuma dia mungkin terlepas pandang benda-benda yang kita katakan sebagai juga ataupun kita kata bahagian daripada kebaikan. Sebab nak selesaikan masalah antara religiously good dengan morally good yang duk bertelagah ni, kita tengok balik dekat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 177. Bila Allah Ta'ala kata pasal albir ni apa maksudnya? Kebaikan ni merangkumi apa? Man amana billah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Rasul, semua tu ada. Macam mana yang orang religiously good ni pegang. Tapi pada masa yang sama, bagi harta dekat orang yang memerlukan, menunaikan janji, yang tu semua benda-benda yang dipegang oleh orang morally good ni, benda tu pun ada juga. Maksudnya Al-Quran main bawa satu ayat surah kedua ayat 177 tu, dia imbangkan dua-dua belah. Dia imbangkan religiously good dengan morally good, dia imbangkan. Maksudnya dua-dua benda tu penting. Jadi aku nampak kata bila ayat Quran ni main macam tu, dia serta macam tu, maksudnya wasatiyah tu berada di situ. Dia imbangkan antara religiously good dengan morally good. So yang tu sebagai penyataan masalah, yang mana masalah ketidakseimbangan ni dia akan selesai bila kita pegang balik dengan ayat Quran, dan juga kita tengok balik kepada konsep wasatiyah. Cuma wasatiyah yang duk bincang dulu, contohnya kita punya former Prime Minister kan, Najib Razak pun sentuh pasal Islam ni, dia kata very moderate Islam, ataupun kita kata sebagai Islam sederhana, wasatiyah dan sebagainya. Itu wasatiyah mungkin dari konsep dia. Wasatiyah tu mungkin dari konsep Najib Razak. Cuma kita nak tahu wasatiyah ni, yang define wasatiyah ni, kita kata dalam ni Yusuf Al-Qaradawi dia bawa nukilan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita nak tengok maksud dia apa. Sebab tu aku rasa penting untuk kita tahu buku ni, kita baca dan kita hadam buku ni. Dan mungkin kita mungkin ada few points yang kita macam berbeza sikit dengan penulis, tapi tak ada masalah.
As long as kita rasa macam kita boleh baca dan kita fikir, bukan kita telan terus. Nah, okey, baik, kita masuk. Aku bagi overview. Wasatiyah, kita kata keseimbangan dalam bahasa Inggeris kita kata balance. Antara benda yang aku akan sentuh dalam nak bedah buku ni adalah perkataan balance tu, B-A-L-A-N-C-E. B itu adalah tentang binatang. Disebut kat dalam buku ni, ada bawa satu hadis daripada Nabi, hadis yang sahih, serta kata binatang tu sebahagian berumat. Sekali kita akan tengok, ada panjang umur tu, insya-Allah kita akan tengok binatang ni sebahagian berumat. Dan yang kedua perkataan B-A-L-A-N-C-E tu, B tadi binatang sebagai umat, A alam sekitar. Antara benda yang di sana kadang-kadang tu, contoh kita sebut terus kerajaan di Kelantan, misalnya kerajaan Pahang di Kelantan ke, yang depa ni ada masalah dengan balok, yang mungkin ada penjelasan dan sebagainya, tapi kita nampak tak seimbang antara orang yang klaim kata nak buat Islam dan juga alam sekitar. Kita nampak macam benda tu tak seimbang. Dan seterusnya, L, lelaki lawan dengan wanita, gender, masalah gender. Dekat dalam ni disebut, dekat dalam buku ni disebut tentang wanita. Macam mana memperdayakan ataupun kita kata menguatkan lagi orang wanita ni. Macam mana sebenarnya dekat dalam Quran dia cerita pasal wanita memang spesifik. Kalau tengok dalam surah An-Nisa ayat 34, memang cerita terus. Tapi sebahagian bila kita kadang-kadang tengok ayat tu, dia bukan pegang kata Allah Taala suruh jaga wanita ni betul-betul. Dia pegang kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawwam tu dia ambil dalam maksudnya mengatasi ataupun menguasai. Padahal maksud qawwam tu kalau tengok balik, maksudnya menjaga. Dia maksud menjaga, pelihara, jaga wanita dan sebagainya. Yang tu. Okey, kita masuk yang seterusnya, kita akan sentuh juga antara agama. A antara agama. Maksudnya dialog antara agama, dialog harmoni dan sebagainya. Dan N, kita nak tahu nilai-nilai wasatiyah. Kalau tengok balik dekat dalam buku ni, dia ada cerita 30 nilai-nilai wasatiyah, usul-usul wasatiyah yang diketengahkan oleh Yusuf Al-Qaradawi sendiri. C, critical point of view. Critical point of view ni aku selalu akan ajaklah kawan-kawan kalau baca buku apa-apa, dia patutnya ada critical point of view. Maksudnya walaupun kita kata Yusuf Al-Qaradawi ni ulama contemporary, walaupun kita kata dia ni ulama contemporary, bila kita dengar dia, kalau dia main sini aku nanti berhenti cakap, aku suruh dia yang cakap. Cuma bila dia tulis something, orang terjemuhkan tulisan dia, still kena ada critical. Kita kena tengok betul ke tak. Contohnya Yusuf Al-Qaradawi dia kata wasatiyah yang cuba diketengahkan ni adalah bukan kita nak pegang Quran dan Sunnah. Dia kata Sunnah ni pada hadis sahih. Masalah dia dalam bab cerai, talak dan sebagainya, dia quote hadis dhaif. Dia quote hadis dhaif, bukan kita nak petikaikan seorang ulama tu, tapi masalah dia kita kena tengok okey, kenapa dia quote hadis dhaif sedangkan dia kata wasatiyah ni konsep dia hadis sahih dan sebagainya. Yang tu kita kena fikir. Dan last sekali berkenaan dengan ekstremis, yang aku sebut tadi B-A-L-A-N-C-E kan. E tu ekstremis, maksudnya pengganas. Dan kita akan tengok perbincangan dekat dalam buku ni. Aku bukan aku nak jual buku tak, tapi nak kata konten buku ni bagi aku menarik. Yang E tu ekstremis, maksudnya akan ada perbincangan berkenaan dengan apa tu keganasan, apa tu kekerasan, apa tu jihad. Tiga-tiga benda ni dia ada perbezaan dia. Bagi aku, kalau kita boleh faham konten kat dalam buku ni, even ringkas, aku cakap hari ni ringkas. Nanti bila balik beli buku ni, baca ke, pinjam kat kawan-kawan ke, nak pinjam kat aku pun tak apa. Kita nak faham kata seimbang tu dari segi apa. Yang orang kata hari ni Muslim ekstremis dan sebagainya. Kita nak tahu yang seimbang tu betul-betulnya macam mana. Okey, kita masuk muka surat ke-7. Perbincangan tentang makna wasati. Makna wasati dia ada macam-macam. Dekat dalam ni dia kalau macam quote daripada hadis Nabi sendiri. Muka surat 7. Bila penulis cerita pasal surah Al-Baqarah ayat 143. Kalau macam pernah tengok ustaz-ustaz, kadang-kadang dia kata betapa cantiknya Quran ni, dia kata contoh surah Al-Baqarah ayat ada 286 ayat. So bila kita bahagi 2 jadi 143. Tu dia kata buka dalam surah Al-Baqarah ayat 143 cerita pasal wasati. Maksudnya 143 daripada 246 tengah-tengah. Dan dekat ayat tengah-tengah tu disebut pasal wasati, pertengahan. Macam itu antara salah satu benda lah. Cuma aku kadang-kadang tu aku tak apa nak tertarik sangat dengan pendekatan macam tu, sebab hanya sekadar number dan sebagainya. Cuma kita bincang lah. Okey. Dalam nak bincang surah Al-Baqarah ayat 143 tu, penulis bawa mai pasal kalimah wasat. Dia kata perkataan lain yang membawa makna yang hampir sama dengan kalimah wasatiyah, ialah al-adl ataupun al-tawazun, seimbang, dan al-wasat, pertengahan.
Dia habaq kata maksud adil pada hakikatnya ialah mengambil sikap berkecuali atau pertengahan antara dua pihak yang bertelingkah atau bertentangan. Aku rasa konsep ni sangat-sangat penting, especially lah untuk yang bawa buku jalanan ke, buku surgeon ke, ataupun sahabat kita buku jalanan bagan ke dan sebagainya. Unsur kata pertengahan ataupun kita tak menyebelah mana-mana ni penting dalam kita nak judge. Misalan, dalam kita nak judge yang tu benar ataupun salah. Jadi bila kita dah judge tu, kita tengok puak A salah misalan. Puak A salah. Waktu tu dah tak boleh kata aku berkecuali. Tak. Kalau dah kita dah confirm itu salah, lawan lah. Dan kita sokong orang yang betul, kan? Dan sebagainya lah. Yang tu dari segi makna. Kita boleh faham lah ni makna wasatiyah tu dia merangkumi adil, seimbang, pertengahan. Semua perkataan Arab lah. Sorry lah, aku pun tak kerti ingat bahasa Arab. Cuma aku quote balik daripada dia. Yang aku boleh baca buku ni pun sebab dia terjemah dalam bahasa Melayu. So, kredit lah kepada orang yang menerjemah buku ni. Dan buku ni dia bukan satu tau sebenarnya. Buku ni adalah gabungan dua buku yang ditulis oleh Al-Qaradawi. Kira mereka terjemah, mereka gabung. Nah, okey. Baik, kita pergi pada muka surat sebelah. Al-Qaradawi dia bawa dua contoh cantik berkenaan dengan wasatiyah ni. Muka surat sebelah. Dia habaq dia kata antara maksud-maksud lain wasati aman dan jauh daripada segala bentuk mara bahaya. Kebaikan diibaratkan berada pada posisi tengah. Ini kerana orang yang dikawal sentiasa berada di tengah-tengah para pengawal. Dia nak habaq kata bila aku baca ni aku terus lukis macam tu lah. Aku nak nampak macam mana. Aku yang kat tengah-tengah tu orang yang dikawal, yang dijaga. Contohnya kalau macam agama Islam nak jaga kita mungkin berada di tengah. Ataupun dijagalah di seliling dengan konsep-konsep yang tertentu lah. Okey. Tu yang pertama, tu satu contoh yang cantik. Satu lagi contoh yang cantik Allah Taala yang kata wasati ni. Yusuf Al-Qaradawi bawa mai dia kata wasati simbol kekuatan. Dia kata contohnya remaja sebenarnya berada di antara dua kelemahan. Nak kata wasati tu macam remaja. Sebab remaja berada di antara dua kelemahan ni. Dia kata kelemahan yang pertama pada peringkat usia kanak-kanak, dan kelemahan peringkat kedua ialah sewaktu usia meningkat tua. Kalau baby baru lahir dan sebagainya, tak fully develop lagi organ dia. Kalau orang tua pula dah mai dah osteoporosisnya, masalah tulang, diabetes lah apa semua. So dia kata remaja dia berada antara dua kelemahan. Wallahu a'lam, mungkin dia nak kata remaja ni belia. Mungkin dia nak kata remaja ni belia. Cuma aku nampak konsep tu cantik lah. Satu lagi yang cantik, dia bawa konsep, dia bawa contoh, dia kata begitu juga dengan matahari yang memancarkan cahayanya yang paling terik ialah ketika sampai pada waktu tengah hari rembang. Terang lah, kita nak buka mata tak boleh. Lepas tu dia kata cahayanya yang memancar terik ketika tengah hari itu berada di antara dua kelemahan. Dia kata tengah hari tu, tengah hari rembang, memang cahaya dia sangat-sangat terang. Tapi dia kata dia berada pada dua kelemahan. Kelemahan pertama pada pancaran di waktu pagi, dan kelemahan kedua sewaktu petang menjelang waktu malam, iaitu senja. Yang aku kata contoh cantik ni adalah satu contoh nak bagi kita faham. Contoh macam ni. Sekarang ni kita berada, mungkin kita tengah-tengah baca buku ni, matahari. Kita tengok matahari. Matahari kalau senja kan dia punya cahaya dia tak berapa terang. Dan matahari waktu dia mula-mula nak naik tu cahaya dia tak berapa terang. Tapi bila terang tengah hari rembang tu, terang. Maksudnya nak kata kekuatan. Maksudnya wasati, kalau kita tengok balik kepada dua-dua contoh tadi, wasati tu sebenarnya boleh bawa kekuatan balik kepada kita kalau kita ikut agama Islam ni yang betul-betul wasati atau wasatiyah tu. Yang tu setakat yang mana aku faham lah. Baik. Kalau tengok pada muka surat 14 dengan 15, Yusuf Al-Qaradawi bawa mai pasal bukti wasatiyah Islam. Kalau ada nak jampuk ke apa, sila, tak ada masalah. Nah, jampuk je. Google aku cakap tu aku tersalah ke dan sebagainya kan. Okey, dalam muka surat 14, Yusuf Al-Qaradawi beritahu kata sedang Islam mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu tanpa mensyirikkan Tuhan dengan sesuatu apapun. Malah menyeru agar menyembah Tuhan yang tidak beranak dan diperanakkan, Tuhan yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Islam juga mengajar bahawa sesuatu benda yang dianggap Tuhan selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Semua benda tersebut tidak boleh memberi manfaat atau memudaratkan mereka. Benda-benda logik ni dalam Islam ni ada. Dan Islam bukannya kata Tuhan ni ada banyak. Okay, yang tu kira dah extreme belief lah, politism. Okay. Dan Islam pula tak kata tak ada Tuhan, atheism. Islam berada di tengah-tengah, dia kata monotheism, satu, Tuhan tu satu. Dan benda ni kita nampak kata seimbang lah. Kira prinsip tu yang dipegang sampai sekarang. Mungkin kalau dari segi fiqh mungkin akan berubah, tapi dari segi prinsip asas tu dia memang takkan bergoncang. Dalam Islam ni Tuhan ada satu je. Baik. Bila kita dah bincang pasal wasatiyah ni,
Macam tadi aku sebut lah, dia boleh dalam berbagai konteks. Mungkin ada orang yang menunggang konsep wasatiyah. Dia buat sesuatu ataupun dia gadai prinsip Islam, lepas tu dia kata, oh dah, yang ni dia kata moderate Islam. Misalnya contoh. Tapi bila kita tengok dekat dalam buku ni, muka surat 37, diceritakan Yusuf Al-Qaradawi dia kata, saya tidak merujuk maksud wasatiyah Islam ini dalam kerangka negara, kumpulan atau mazhab tertentu. Malah tidak juga bermaksud pada jemaah yang tertentu atau mengkhususkannya untuk ruang lingkup masa yang tertentu. Apa yang saya maksudkan dengan ajaran Islam ialah pengamalan yang diguna pakai oleh golongan terawal. Dia tulis ni salaf al-ummah. Maksudnya kurun terbaik ya. Contoh kurun Nabi dan kurun selepas Nabi, yang 3 kurun selepas Nabi tu. Maksudnya kita nak kata wasatiyah ni bukannya ikut kefahaman kita, tapi kita ikut kefahaman orang-orang yang dekat dengan Nabi dulu. Macam mana yang Nabi Muhammad SAW beritahu. Okey, mungkin lah kot ada yang macam, mungkin ada yang tak puasa kata semua kira nak ikut Nabi kan. Cuma kata prinsipnya tak berubah. Tapi dari segi fiqhnya tu mungkin kita boleh sesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Okey, yang ni kita aku sebut balik lah pasal kritikan kepada Al-Qaradawi tadi, muka surat 28. Al-Qaradawi buat satu hadis pasal dia kata, walaupun begitu Islam tetap menganggap perceraian adalah suatu perkara halal yang dibenci oleh Allah. Yang tu hadis lah. Tapi hadis tu daif. Dan bila kita tengok balik dengan apa yang Al-Qaradawi cuba nak bawa, dia kata wasati ni pegang dengan Quran dan sunnah yang sahih. So ada berlaku contradiction kat situ. Aku cuba rujuk lah dengan kawan aku macam orang yang belajar pasal hadis. Dia kata macam mana dia kata, patutnya kita melihat seorang ulama tu dan dia cuba kritis terhadap apa yang dia bawa, even though dia ulama. Kira macam dia kata kritikan macam ni baguslah sebenarnya, sebab Al-Qaradawi mungkin silap. Al-Qaradawi mungkin silap. Dan of course kita semua manusia serupa, dan kita akan buat silap dalam benda yang kita tengah buat, even though benda tu kita buat berulang-ulang kali, mungkin kita akan buat silap. Okey, kita terus. Sebab kita nak bincang pasal ciri-ciri wasatiyah tu. Okey, muka surat 57. Setakat sekarang boleh faham lah? Boleh faham lah. Kalau ada soalan nak jampuk ke, sila terus. Okey nah. Baik. Muka surat 57 cerita pasal metod harmoni dalam dakwah. Kiranya macam mana yang kita dah tengok hari ni lah. Dialog harmoni, bincang, okay, agama aku macam ni, agama hang macam ni. Kita nak wujudkan satu suasana aman. Sebab kalau kita nak hidup dalam negara yang ada banyak-banyak budaya, banyak-banyak negara, tapi kita tak ada nak boleh duduk bincang. Mungkin satu hari nanti ada yang non-Muslim buat ada main-main kat sini, dia boleh cerita buat kitab mereka. Dan kita hak bukan Islam, kita ni hak bukan agama mereka ni, kita ni yang Islam ni boleh duduk dengar lah. Dan kalau kita tak faham, kita tanya. Bukan maksud kita nak beriman dengan agama mereka, dan mereka pun mungkin mereka tak beriman dengan agama kita, tapi kita just nak sembang. The first step untuk harmoni bagi aku sembang lah. Kita duduk sembang kedai kopi sembang dan sebagainya. Even kita sembang dengan orang atheist, even kita sembang dengan orang yang agnos, kan? Walaupun kadang-kadang tu orang tu claim dia agnos, dia tak faham dia agnos tu ataupun agnos tu macam mana kan. Tapi kalau kita sembang je lah. Baik, muka surat 57. Dia kata objektif sebenar ialah menyampaikan dakwah ke seluruh alam dalam pelbagai bahasa. Keperluan menjaga asal-asal agama disertakan dengan mengambil kira situasi dan gaya semasa. Dakwah terhadap bukan Islam mestilah seperti yang digariskan oleh Al-Quran, iaitu dengan hikmah dan nasihat yang baik, menyeru golongan yang tidak seadiran dengan dialog yang mesra. Tapi jangan salah faham. Bila kita kata dialog yang mesra, okay, wow, ada belon. Seorang ada belon. Baik. Bila kita kata dialog yang mesra, bukannya kita kata gadai prinsip. So, contohnya lah, untuk sesetengah orang yang duk bawa rahmatan lil alamin dan sebagainya, yang bawa konsep tu tapi dia gadai prinsip. Dia gadai prinsip benda-benda yang Allah Ta'ala dah letak dalam Islam tu. Bila macam kita gadaikan prinsip tu, susah lah. Prinsip ni kita kata macam tulang belakang lah. Kalau tulang belakang tak ada, nak berjalan tak boleh. Padahal orang-orang semua dia masuk dekat dalam spinal cord kita. Nah, jadi prinsip jangan buang. Tapi pada masa yang sama, berbeza tu kita macam mana nak kata? Kita mungkin contohlah antara dua orang yang minat tim bola yang berbeza, Liverpool dengan Chelsea dan sebagainya, boleh duk makan sekali, tak ada masalah apa. Duk sembang je. Tapi bila main game, hang sokong belah hang, aku sokong belah aku. Tak payah nak lempak segala cawan semua, tak payah. Kira benda boleh settle. Sebab kalau macam hang bincang elok lah, yang tu je lah. Tak kira lah hang pegang ideologi apa pun. Sebab contohlah kalau buku Jalanan Bagan dengan buku Sejen bertengkar, padahal kita sama-sama nak buat benda pasal buku, kita rugi dah kat situ. Nah, okey, baik. Yang tu pasal metode harmoni dalam dakwah. Muka surat 63 dicerita tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Baik.
disebut dalam ni, seandainya wujud pertemuan di antara nas dan akal, maka didahulukan yang bersifat qat'i antara keduanya. Ni nak habaq kata macam mana Islam tu ataupun konsep wasati, dia ada 30 konsep yang mana yang disertakan dekat dalam buku ni. Salah satunya adalah berkenaan dengan akal dan pemikiran. Akal dan pemikiran, contohnya kita nak bahas pasal sosialis misalnya, kita nak bahas pasal komunis dan sebagainya. Bagi aku, kena ada masa yang cukup untuk kita baca sesuatu tu tentang sosialis. Misalnya macam hari tu saudara kita Zam bedah pasal pemikiran sosial, kan? Kena ada masa diri sendiri baca dulu pemikiran sosial tu apa dia. Max Weber cakap apa, Durkheim cakap apa, Karl Marx cakap apa, sebelum kita betul-betul kita kata okey, konsep ni aku tolak, aku tak setuju dengan Karl Marx misalnya. Sebab kalau macam contoh Karl Marx, kita terus tolak. Aku dah cakap waktu hari tu bedah buku dekat local house pun aku cakap macam tu kak. Contoh idea Karl Marx pasal kemanusiaan dalam industri, alienasi dan sebagainya. Idea tu kalau kita baca balik, kita kata uish, idea ni ada manfaat ni. Sebab apa? Kalau buruh di kilang dan sebagainya dinilai sebagai hanya salah satu sumber nak jana pendapatan, so dia dah menafikan hak sebagai seorang manusia. Salah tu. Dan Karl Marx buat main satu teori yang pasal teori alienasi dan juga yang pasal kemanusiaan dekat dalam industri tu. Benda-benda ni, pandangan daripada Karl Marx ni sebenarnya dia boleh membantu manusia, membantu golongan buruh. Sokonglah. Bagi aku lah, kalau misalkan yang aku faham macam tu lah. Cuma kalau Karl Marx bawa main kata okey, Tuhan ni tak ada misalnya, dan benda tu berbeza dengan aku pilih untuk berbeza dengan dia dekat dalam isu tu. Aku letak sebelah idea dia yang baik, aku faham, aku ambil faham tak? Kira macam kalau kita terus tolak satu tubuh Karl Marx, semua kita tolak. Pasal apa? Oh, dia ni dia ateis, dia bawa komunis dan sebagainya. Bagi aku, kita akan rugi banyak benda. Baik, yang tu bila berbicara berkenaan dengan akal dan pemikiran. Bila main pasal nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dekat dalam muka surat 63 juga, aku highlight sikit lah kat sini. Dia kata kebebasan merupakan syarat bagi melaksanakan syariat dalam bentuk yang sebenar apabila manusia mahukan pelaksanaannya dengan kerelaan mereka sendiri. Maksudnya ultimate form lah. Contoh kalau agama ni, contoh agama Islam, kita kata konsep-konsep dalam agama Islam, konsep-konsep tu bisa difahami oleh manusia, dan manusia sendiri yang kata kami nak pelaksanaan Islam macam ni dengan rela hati. Yang tu kira ultimate lah. Kira bagi aku, kalau satu masyarakat, even yang non-Muslim pun, tiba-tiba dia kata aku nak dia kata kalau Islam ni adil macam ni, aku nak konsep macam ni, walaupun aku bukan Islam. Bagi aku yang tu satu benda positif lah. Cuma mungkin kita nak bergerak ke arah tu lama lagi. Banyak lagi benda-benda macam ni, program-program pasal buku-buku ni kita kena ada, dialog-dialog yang banyak lagi yang perlu kita buat, insya-Allah. Baik, muka surat 64 pasal wanita. Wanita, kalau macam kita sebut wanita, dia akan kita boleh associate dengan mungkin feminis dan sebagainya. Feminis mungkin dia nak bawa hak wanita. Okey, yang tu tak ada masalah sebab wanita pun manusia. So Islam mengiktiraf hak wanita. Macam mana kita macam sembang tadi, surah An-Nisa, surah keempat ayat 34 tu diceritakan pasal hak wanita, yang bila main cerita pasal apa, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki kena jaga wanita. Lepas daripada tu Allah Taala cerita pasal tanggungjawab wanita. Dan pada masa yang sama, dekat dalam buku ni diceritakan berlaku adil terhadap wanita dan memuliakan mereka. Okey, berlaku adil ni dia kata menegaskan apa yang telah dibawa oleh Islam dalam memberikan hak, kedudukan dan memuliakan mereka sebagai seorang manusia. Wanita ni sebagai seorang manusia, wanita, anak, isteri, ibu dan sebagai salah seorang anggota masyarakat. Kalau contoh ada pandangan daripada wanita, contoh wanita bagi pendapat, mungkin ada setengah orang akan kata, alah ni perempuan cakap. Tak. Bukan macam tu. Perempuan cakap pun dia valid. Perempuan cakap pun benda tu pandangannya kita kena ambil benda tu serius. Sebab apa? Pandangan daripada dia pun mungkin dari segi contohnya macam dari segi tentang anak dan sebagainya, ataupun dari segi fungsi mereka letih jadi isteri dan sebagainya. Kalau kita tak dengar suara daripada mereka, kita akan buat kita punya pandangan. Ya, kita macam kita assume sebab kita lelaki tak pernah jadi isteri. So kalau macam mereka kata, contoh mereka kata beranak sakit misalnya,
Of course, betul sebab mereka je yang boleh beranak. So pandangan tu kita kena ambil ya. Aku bawa contoh yang mudah-mudah. Nah, baik. Cuma dekat dalam ni juga Al-Qadawi sebut, dia kata kita juga menolak golongan yang ingin menghapuskan perbezaan jantina di antara kaum lelaki dan wanita, menentang sifat semula jadi kaum wanita dan sifat fitrah yang dianugerahkan Allah seperti kehidupan secara berpasangan. Kena sentuh juga pasal LGBT. Nah, okey baik. LGBT manusia. So hak depa dari segi manusia bagi, tak ada masalah. Bagi juga. Kita bukannya nak ban depa pasal hangpa ni LGBT. Kita tolak tepi tak. Hak contohnya kalau aku cakap hak untuk makan ke nak hidup ke apa semua, sila. Cuma kena kalau macam contoh kita kata depa ni salah dari segi LGBT tu. So kena ada usaha dekati lah, sembang lah. Macam contoh Ustaz Abid Liu. Semua orang tahu dia mendekati maknya dan sebagainya. Dia bukan judge. Dia bukan judge apa ni neraka. Tak. Kalau kita terus lempar orang dalam neraka, susah. So pergi sembang dulu. Tapi kena faham kata dalam Islam LGBT ni memang Allah Ta'ala tak suka. Tu clear cut. Cuma kita jangan zalimi mereka. Orang kata ni LGBT, ambil batu balik dekat kereta dia. Pasal apa? Pasal dia LGBT. Soal dia mengamalkan LGBT tu satu hal. Soal kita zalim kat dia, tu satu hal. So macam jangan nampak macam satu macam mana orang putih kata one evil doesn't justify the other. Maksudnya kejahatan yang kita kata dia ni buat jahat ni, kita ambil batu lempar dia. Tak boleh. Kita jahat. So macam kita lebih baik kita judge diri kita jahat kita tu daripada kita tengok jahat dia. Sebab tapi jahat dia tu kena ada usaha yang konsisten, sembang dia dan sebagainya. Kalau betul-betul kita kata LGBT tu salah, kita kena cuba usaha untuk perbetulkan dia. Baik. Seterusnya muka surat 70. Aku suka sebab dalam muka surat 70 ni Al-Qadawi sebut pasal minoriti Islam di seluruh dunia. Contoh di barat, minoriti Islam, mereka kena patuh kepada konsep barat dan sebagainya. Dia sebut mereka umat Islam di barat ni perlu satu metod fiqh khas yang mengambil kira situasi kehidupan serta mengikut kaedah dan lunas Islam. Prinsip penghayatan agama mereka ialah tetap bersama agama tanpa sifat pasif, terkongkong dan mampu berperanan dalam masyarakat, tetapi tetap menjaga identiti keislaman. Misalan yang kita dah dengar hari ni lah, kalau Islam di barat ni kira orang nanti bantai, orang kata mundur, bawa dari segi bawa ekstremism, ganas dan sebagainya. Aku baca satu buku lagi yang ditulis oleh Tariq Ramadan. Tajuk dia Apa Yang Aku Yakini. Dia kat dalam tu cerita pasal antara seruan Tariq Ramadan. Dia kata kalau Islam di barat ni, dia kata cuba involve dengan masyarakat. Jangan sah kata apa minoriti yang duduk dalam rumah, kita jaga diri kita je. Tak involve. Maksudnya kalau satu polisi tentang kerajaan, yang kerajaan keluarkan polisi tu tentang manusia keseluruhan, rakyat keseluruhan dekat dalam negara Eropah tu, umat Islam kalau ada sekali dekat dalam tim tu, ataupun umat Islam ni dia antara yang mendepani isu tu, orang akan nampak macam okey, dia terlibat dengan masyarakat. Kira orang Islam ni dia bukan duduk dengan geng-geng dia je. So nampak keterlibatan tu. Benda ni yang dicakap oleh Tariq Ramadan dekat dalam buku dia Apa Yang Aku Yakini. Dan kita tengok balik konsep wasati tu memang mengiktiraf minoriti sampai Yusuf Al-Qadawi kata perlu ada satu fiqh khas untuk orang-orang yang minoriti ni di negara yang Islam tu minoriti. Baik, seterusnya kita cakap pasal muka surat yang sama juga 70 pasal alam sekitar. Pasal alam sekitar. Cerita pasal alam sekitar ni macam mana yang aku sebut tadi lah. Kadang-kadang di setengah negeri yang duk sembang, yang duk kata mereka bawa Islam dan sebagainya, nak bawa kepada khilafah dan sebagainya. Cuma masalah dia dari segi alam sekitar tu, dari segi kotoknya, dari segi apa, bukannya aku nak judge, sebab kotok Penang kotok kok, sungai Penang mana yang kotok tu kita tak boleh nak kata ini punca Islam lah. Tak boleh. Kita tak boleh kata kotak manusia. Kadang-kadang setengah-setengah orang kita contoh konsert buat dekat dataran mereka. Lepas pada tu apa benda yang kita nampak? Sampah bertimbun-timbun. So masalah alam sekitar tu bukannya kita kata ni semua orang Islam tak. Masalah dia yang sambut mereka tu bukan orang Islam saja. So macam kita tengok kata alam sekitar ni kita kena jaga sama-sama. Semua orang kena jaga sama-sama. Contohlah taman ni bersih sekarang. Orang boleh main dah ramai, kita boleh buat program. Orang boleh have fun kat sini sebab apa? Bersih, lawa dan sebagainya. Kalau satu hari nanti tasik tu busuk, teruk, kita dah tak boleh have fun dah. Dah duduk sini nak bincang pun tak boleh dah.
So alam sekitar ni pun satu benda yang dititik beratkan dalam konsep wasatiyah. So aku baca sikit dekat dalam buku ni. Dia kata menjadi tanggungjawab setiap penduduk bumi ini untuk menjaga bumi mereka dari sebarang kerosakan dan kemusnahan. Aku rasa ayat tu cukup simple untuk kita faham. Tanggungjawab kita sama-sama. Aku tak kira hang etis, hang agnos, muslim, buddhis, ikut suka. Tapi jaga alam sekitar ni sama-sama kena jaga betul-betul. Sebab kalau dah nanti ada penyakit bukan kira aku dah fikir etis saja. Tak. Penyakit ni dia main kepada semua orang. Pergilah ke hospital, try check. Buddhis, Islam, apa ke? Kalau dia nak sakit, dia sakit. Kalau dia sakit tu punca, contohnya TB, tuberkulosis misalnya, jangkitan tu dan sebagainya, dia tak kira orang. Kita bernafas ikut paru-paru, udara tu naik kita, kena kita. Kalau punca penyakit itu adalah disebabkan kita tak jaga alam sekitar, kira tanggung sama-sama. So aku nak cuba ketengahkan kat sini yang kata alam sekitar ni unsur yang penting dalam Islam. Sebenarnya alam sekitar ni unsur yang penting dalam Islam. Dan kalau orang tu kata okey, aku amalkan Islam yang wasati, tapi dia buang sampah merata-rata, tak wasati ya. Tapi salah bukan salah pada Islam, salah pada dia. Kalau aku yang ambil sampah aku lempak, salah aku lah. Kan? Memanglah orang kan ekstrapolit. Orang kata ni Islam ni tak ajak kita jaga alam sekitar. Padahal Islam tu ajak je. Aku je yang salah sebab aku buang sampah merata-rata. Boleh? Takat tu boleh faham noh? Boleh nah. Okey, baik. Pasal alam sekitar settle. Dan aku nak sentuh kat sini pasal yang tadi aku kata binatang sebahagian daripada umat tu. Okey, pada muka surat 129. Yang ni aku dah verify dengan kawan aku yang belajar bidang hadis. Aku tanya dia, betul ke hadis ni dia sahih ke apa? Aku tanya sebab ada hadis dia kata bahkan dalam muka surat 129 Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya anjing itu tidak termasuk dari kalangan umat-umat yang banyak. Aku ulangi sekali ya. Seandainya anjing itu tidak termasuk dari kalangan umat-umat yang banyak, nescaya aku arahkannya agar dibunuh keseluruhannya, iaitu agar dimusnahkan keturunannya dan supaya manusia tidak disakitinya. Tapi Nabi tak suruh bunuh anjing sebab anjing itu sebahagian berumat. Dan hadis ni sahih. Kira aku dengar kata ada hadis macam ni, aku dah seronok dah. Dan aku dengar kata hadis ni sahih, macam maksudnya nak abang kata suruh jaga binatang pun sebahagian daripada gesaan dalam Islam, ataupun Islam ni sebagai agama yang wasati, jaga anjing. Padahal kita kadang-kadang tu bila tengok anjing dah, kalau aku tengok anjing, satu aku takut. Satu sebab macam mungkin ada masalah waktu budak-budak kena digat dengan anjing dan sebagainya. Dan yang kedua, aku rasa renyah selagi aku nak bersuci. Contohnya kalau aku tersentuh ke najis dan sebagainya, nak kena bersuci cara najis mughalazah dan sebagainya. Tapi tak ada lah sampai tahap nak bunuh tanpa ada reason. Tak ada lah sampai tahap tu sebab anjing pun sebahagian berumat. So macam aku nampak kata anjing ni sebahagian berumat, binatang-binatang sebahagian berumat. Aku kata ini satu konsep yang wasati, dan konsep ni sebenarnya memadam balik tanggapan kita yang kata anjing ni sebenarnya tengok anjing lah kita kata jahat, dah kena bunuh, lempar batu. Ada je ustaz-ustaz mana mengajar pasal fiqh di Islam ni, dia bagi je makan anjing. Dia kata ada anjing-anjing, dia kata anjing main rumah dia bagi friskies ke, bagi makan ke, dia bagi je. Sebab apa? Sebab dia faham kata anjing tu pun kita kena jaga. Dia haram sentuh dan sebagainya, tapi bukannya suruh kita bunuh. Tu kadang-kadang tu dia main kepada satu ekstrim lah. Satu ekstrim bunuh anjing tu. Macam satu benda yang bagi aku tak elok lah. Benda tu memang salah pun sebenarnya. Baik. Itu sentuh dah pasal anjing sebagai berumat. Kita masuk ke bahagian kedua dalam buku ni. Bahagian pertama dia cerita pasal wasatiyah. Yang bahagian kedua dia cerita pasal ekstremism. Aku tak mau sentuh banyak, tapi yang aku nak sentuh adalah berkenaan dengan masuk keganasan, dan juga ada keganasan dalam perkataan dan keganasan dalam perdebatan. Yang ni bukan takat kita. Geng-geng hak mengajar dalam masjid dekat meja kuliah pun kadang-kadang tu dia ada je keganasan dalam perkataan dia. Maki hamun orang tak tahu punca. Semua tu bermasalah. Yang tu keganasan dari segi perkataan lah. Kita tengok pada muka surat 85. Dia kata okey, menurut hemat saya Yusuf Al-Qadawi, dia kata keganasan ialah penggunaan kekerasan dan kekuatan bukan pada tempatnya, atau mungkin pada masa yang tidak sepatutnya, ataupun melampaui kadar sewajarnya,
pada masa yang tidak diperlukan atau penggunaan yang tidak berpandukan kepada landasan yang sebenar. Contoh, kalau contohnya Malaysia kena serang, misalan kena serang, minta-minta tak kena lah. Contoh, kita ada masalah dari segi militeri misalan. So pertahanan kita kena guna askar-askar dan sebagainya. Kita kena minta tolong askar berjuang balik. Askar takkan kau nak berjuang dengan kelembutan. Of course dah kena tembak balik. Askar guna pistol, lawan dan sebagainya, tembak balik musuh. Yang tu kekerasan lah tu. Tapi kekerasan tu nak mempertahankan diri. Kekerasan tu pada masa tu kena pada tempat dia. Orang main contoh mudah, orang pencuri masuk rumah kita. Kita nak pertahankan diri, pukul dia balik . Kalau tak orang bunuh, bagi pengsan, lempak motor ke apa, hang lempak lah benda tu. Tapi yang tu kita kata, kekerasan ni, kekerasan yang kena pada tempat dia lah. Tapi kalau orang main rumah kita, tetamu main rumah kita, tengok kita ambil besi apa, katok, itu kekerasan, tak kena pada tempat. Jadi dia akan jadi keganasan. Benda tu jadi keganasan. So macam kalau macam orang kata, ini satu bentuk keganasan ni. Kalau orang kata lalu tu, kita kena define balik . Keganasan dari segi apa? Satu, perlunya critical thinking waktu tu. Hang kata keganasan, pasal apa? Explain, define balik keganasan tu pada dan sebagainya. Kalau keganasan ikut buku ni, macam mana yang aku sebut tadi. Tapi kita tengok lagi konsep yang selepas daripada ni. Contohnya pada muka surat 86. Keganasan perkataan. Ini sonok kok. Dia kata sana. Saya menggunakan perkataan kekuatan dan saya tidak menggunakan istilah kekuatan kebendaan atau ketenteraan seperti mana yang sering digunakan oleh pelbagai pihak. Ini kerana keganasan dari perspektif Islam tidak hanya sekadar berkisar pada kekuatan kebendaan dan ketenteraan. Bahkan keganasan turut mencakupi pertuturan dan perdebatan. Contoh, debat ataupun kita tengah bersembang pada hari ni. Kalau dua-dua belah pihak kita kira lambat lepas berbincang, mencarut. Bincang je, mencarut, maki hamun. Nak bincang apa? Dia takkan boleh jadi perbincangan yang sihat lah. Kalau macam kita kata maki hamun, mencarut dan sebagainya, menghina, mempelekeh, kira yang tu pun bagi aku satu insight yang baru lah, benda yang baru untuk aku. Sebab selama ni aku dah ingat kata keganasan tu dari segi bunuh orang, mencederakan dan sebagainya. Tapi bila kita tengok balik, keganasan dari segi pertuturan pun ada juga sebenarnya. So benda tu pun dititik beratkan dalam konsep Islam agama wasati ni. Kira sepatutnya untuk orang-orang yang kata Islam ni dia agama wasati lah, hanya maki orang lah. Dan kenapa kita masih lagi duk dengar? Contoh dekat dalam meja-meja kuliah dalam masjid, situ orang maki orang kau. Ustaz-ustaz hak kepiah putih ni pun maki orang kau. Satu benda yang salah . Dan aku tak katalah orang yang tak berkepiah tu boleh maki orang. Macam kita tak pakai kepiah hari ni, kita tak pakai kepiah, tapi apa salahnya cakap baik-baik? Kalau macam kita berbeza pun cakap elok-elok . Tak kira lah kita beza dari segi idea tu sampai tahap mana. Contoh, hang ni memang contoh sokong kapitalis kau-kau, aku sokong sosialis kau-kau. Tak apa, kita mungkin berada di dua hujung yang berbeza, tapi tak payah maki. Cakap je lah. Sebab dengan cara tu kita boleh grow sama-sama. Baik. Yang tu dari segi keganasan, perkataan dan perdebatan. Aku nak habis dah, jangan risau. Ada lagi sikit beberapa perkara je. Sebab tu mungkin kita minta kawan-kawan sahabat-sahabat lain pula bagi feedback. Faham tak benda yang aku cakap hari ni? Dan mungkin kalau ada soalan kita bincang lagi lah. Baik. Muka surat 136 buku ni dicerita pasal apabila dihantar kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kepala pemimpin musuh yang telah dipotong, beliau telah mengingkari perbuatan tersebut seraya berkata, janganlah kamu membawa bangkai ke ketua Nabi Madinah Al-Munawwarah. Lantas dikatakan kepada beliau, inilah perkara yang sama mereka lakukan kepada panglima kita. Maksudnya panglima Islam kalau kena bunuh kat mana-mana, macam musuh akan pancung kepala, hantar kepala tu, nak tunjuk dekat pemimpin mereka, nak tunjuk kata mereka ni dah bunuh lah kawan ni. Tapi benda yang sama ni buat, Khalifah Abu Bakar kata jangan buat benda ni, jangan buat benda ni. Dan sahabat-sahabat yang orang lain kata ada, yang inilah benda yang sama mereka lakukan kepada panglima kita. Abu Bakar menjawab, apakah kamu mengikut sunnah Parsi dan Rom? Dia kata, demi Allah, tidak akan ada lagi kepala yang akan dibawa kepadaku selepas ni. Cukuplah dengan memaklumkan kepadaku sama ada secara bertulis ataupun laporan lisan. Maksudnya, contoh, dah bunuh
pemimpin jahat ni kita dah bunuh dah sekian-sekian. Just bagi tahu, notify je. Notify, tulis je ataupun bagi tahu. Tak payah main kepala dan sebagainya. Benda tu tak elok. So kalau macam musuh kita buat benda tu, kita tak payah buat benda yang sama. Contoh macam kita lah hari ni. Contoh kalau macam orang tu, contoh orang tumbuk kita sekali, paling tak kita tumbuk dia balik sekali je. Kita tak boleh nak tumbuk, bunuh dan sebagainya, sebab tu dah lebih. Ataupun apa benda yang orang jahat buat kita, orang yang musuh kita tu buat kita, kita tak payah buat benda yang sama. Contoh kita sentuh lah. Kalau macam contoh ada masalah antara kaum dan sebagainya, antara agama dan sebagainya, yang belah sana hina agama kita kau-kau, kata Islam ni teruk dan sebagainya, kita tak boleh hina agama mereka. Kita tak boleh hina agama mereka. Islam tak bagi hina agama orang lain, sembahan orang lain, even though depa salah. Kita tak boleh nak hina benda tu sebab Tuhan sendiri tak bagi. So jangan buat dekat orang benda buruk yang orang buat kita. Benda ni susah lah. Kita nak cakap hari ni berdegang-degang kat sini ke, nak cakap dekat dalam masjid ke, dekat tempat-tempat lain ke, nak cakap senang. Cuma bila kita kena tu, dia nak buat tu agak susah. Yang tu perlu kepada training lah. Nah, baik. Last sekali aku nak sentuh pasal keganasan, kekerasan dan juga jihad. Muka surat 137 sampai 141. Keganasan, macam mana kita sebut tadi, gunakan kekuatan tak kena pada tempat dia, gunakan kekerasan tak kena pada tempat dia. Okey. Dia kata manakala istilah kekerasan, ni muka surat 138. Manakala istilah kekerasan pula bermaksud menggunakan kekuatan atau kekerasan terhadap orang yang tiada hubungan dalam sesuatu pertikaian. Dia kata sebaliknya kekerasan digunakan bagi menakutkan dan menyakitkan mereka, ianya digunakan bagi memenuhi tuntutan terhadap sesuatu pihak walaupun mereka tidak bersalah. Dia kata contoh kat sini, rampasan kapal perang dengan penculikan. Contoh dua negara bergolak, yang jadi masalah dah bila yang negara yang berperang tu dia tumpu kat orang awam. Orang awam yang tak ada kena-mengena ni, colek lah, rampasan kapal terbang. Dalam kapal terbang tu bukannya ada orang-orang jahat, musuh negara pun, tapi dia tangkap sekali dengan orang yang tak bersalah. Yang tu kekerasan. Yang mana seperti mana yang seperti yang disebut dekat dalam buku ni. Baik. Soal jihad pula. Soal jihad, kita tengok antara perkara yang perlu dibezakan ialah antara jihad yang disyariatkan oleh Islam bagi menjaga keharmonian agama, kesejahteraan negara, memelihara nilai kehormatan dan kesucian dari segala keganasan atas nama agama yang terkutuk dan ditolak. Dia kata sekalipun dilihat sepintas selalu, jenama jihad dan keganasan kedua-duanya mempunyai unsur yang sama dari sudut menggunakan kekerasan bagi mencapai matlamat dan objektifnya. Namun demikian jihad berbeza dari sudut kejelasan tujuan dan wasilah. Maksudnya jihad ni, yang kita kata jihad ni, sebenarnya maksud dia lebih luas. Dan Yusuf Al-Qaradawi sendiri ada tulis satu fiqh jihad. Buku tu tebal, dia tulis fiqh jihad. Dan jihad ni bukan semata-mata berperang yang kita kata fisabilillah dan sebagainya tu, yang mereka kata perang saja. Tak. Usaha belajar, usaha baca buku, usaha nak menegakkan pembacaan dalam masyarakat, yang tu pun satu jihad yang bersungguh-sungguh. Sebab kita nak buat orang kepada literasi dan sebagainya. Yang tu pun jihad juga. Tapi kita, itulah masalah dia. Tanggapan negatif ni bila sebut kata jihad, oh ini mesti angkat senjata, tembak orang, tembak zalimi orang ramai dan sebagainya. Tu bukan. Tu konsep jihad yang silap. Jadi basically aku dah sentuh dah benda yang aku nak sentuh. Tapi aku nak conclude dengan yang aku bawa contoh tadi, yang mula-mula tadi tu, religiously good dengan morally good tu. Kalau nampak balik, berlakunya ketidakseimbangan tu berlaku disebabkan kita pilih dua ekstrim. Contoh, semua belajar kot normal distribution graph, yang dia bell shape curve. Macam tu, bell shape curve kan. Kita tahu bila yang dekat tepi tu, yang kita selalu shade kan dia, yang tu two ekstrim. Dua ekstrim. Maksudnya kalau nak kata, kalau kiri terus, kalau kanan terus. Kita nak tengah-tengah. Hak tengah tu lah normal distribution. Yang tengah-tengah tu, nilai yang tengah-tengah tu kita nak kan. Konsep tu lah sama juga macam kita beragama ke bermasyarakat dan sebagainya. Jangan duk sentrik sangat dekat kita punya core, yang sebenarnya core tu salah. Kita sentrik kepada Islam, fine, tak ada masalah. Cuma bila kita sentrik kepada puak yang guna Islam tu sebagai jenama untuk mereka raih sokongan, yang tu salah. Sebab mereka tunggang agama satu hal, mereka tunggang istilah. Ni aku kata kat semua orang, tak kira mana-mana. Mungkin aku sendiri menunggang dan sebagainya, itu salah. Tapi kalau macam contohnya kita tahu orang tu menunggang dan kita masih sokong dia,
Kita masih lagi duk pro dia. Dan kita tak boleh nak kata tu aku berbeza dengan dia dalam isu ni. Kita pula salah. Kita pula ekstrim. Sebab kita menyokong ekstrim dan sebagainya lah. Jadi nak abang kata dari segi kefahaman wasati dan sebagainya tu kita kena faham, kita kena cuba at least faham, baca dan sebagainya, cuba tanya orang yang lebih faham dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita cuba buang benda-benda yang mungkin kita rasa macam ekstrim dalam diri kita sendiri. Nah, bagi aku buku ni satu buku yang baik untuk dibaca. Kita baca, dan kalau kita tak faham, kita cuba tanya kawan-kawan, sahabat-sahabat ke ataupun ustaz-ustaz ke atau orang yang faham pasal benda ni. Kita cuba tanya, dan mudah-mudahan lah konsep ni kita boleh amal, dan mungkin Malaysia akan jadi lebih aman kot lepas tu, InsyaAllah. Kita nak bawa yang tu lah. Kita nak bawa keamanan sejagat, bukan keamanan dalam orang Islam saja. Nah, manusia tu dia terlibat Islam kan, non-Muslim dan sebagainya. Kita nak semua aman. So insyaAllah takat tu je penjelasan aku hari ni. Kalau ada sesi soal jawab ke ataupun nak komen ke, nak bantai ke, sila, tak ada masalah, dipersilakan. Terima kasih banyak. Okay, kita buka kepada sesi soal jawab daripada audien kita jika ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak baca lagi buku tu, jadi saya tak cakap banyak sangatlah. Saya cuma bagi reaction berdasarkan apa yang dah disampaikan daripada saya tadi. Bagi saya lah, wasatiyah ni daripada maksud yang kita selalu dengar, maksud kesederhanaan lah. Maknanya kita jangan berlebih-lebih buat apa pun. Tak kira kalau kita ambil ikut fahaman apa pun, kalau kita kapitalis ke sosialis ke, kalau kita melampau pun, benda tu lama-lama kita akan merosakkan diri kita juga. Seolah-olah kalau kita terlalu melampau, kita seolah-olah macam tak ada individual. Macam tu. Jadi ada bagus juga sifat wasatiyah, tapi dalam masa sama kita tak perasan apa sifat wasatiyah ni. Dia selalu lama-lama kalau kita duk ekstrim sangat pada dia boleh lemahkan kita balik tau. Bila dia lemahkan kita balik, kita akan macam, kita lama-lama akan jadi liberal. Kalau bukan liberal pun, kita jadi orang yang tak bertindak kalau satu benda yang tak elok tu berlaku. Macam berlembut je. Berlembut sangat pun tak boleh. Berlembut sangat pun tak boleh. Jadi ada masanya kita kena keras sikit, tapi pastikan keras kita tu keras yang wajar, bukan keras yang tak wajar. Kemudian saya biasa berkawan masa saya belajar dekat tak perlulah saya habaq dekat mana, tapi ada macam satu tempat pengajian tu kat sana. Orang kat sana depa orang yang ikut Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ni depa tujuan depa nak tegakkan sistem Islam dan khalifah, tapi tanpa mengangkat senjata. Dan depa apa yang tengok lah, ni pendapat peribadi saya lah. Dia pun lebih kepada nak perlu demokrasi dan kapitalis juga. Sebenarnya orang yang banyak diikut Hizbut Tahrir ni sebenarnya macam biasalah golongan-golongan yang kuat agama, dan orang-orang yang raja dekat macam maktab, fakulti ataupun mana-mana pusat pengajian. Lagu tu. Sebab apa depa nak sebarkan idea jadi pakai itu. Kadang-kadang merchandise depa pun depa jual kat itu. Saya biasa berkawan dengan depa. Salah seorang daripada pegawai yang raja itu dan lecturer yang duk mengajar gitu, ada yang ahli, ada yang pi berkawan-berkawan lagu tu lah. Saya pun duk berkawan-berkawan jugalah. Depa pun nak ikutkan, depa kata depa tak setuju juga dengan wasatiyah ni, sebab bagi depa wasatiyah ni satu slogan yang melemahkan Islam. Sebab dia akan menyebabkan kita jadi berlembut sangat. Tapi bagi pendapat saya lah, sebenarnya Hizbut Tahrir ni pun wasatiyah juga. Dan wasatiyah depa pun lebih bersifat destruktif juga. Satu hari nanti kalau depa push lebih sangat. Sebab apa? Bagi saya, macam mana kalau kita nak tegakkan khalifah, kalau kita masih lagi ikut ideologi yang bukan daripada Islam? Contohnya kapitalisme dan demokrasi. Saya minta maaf kalau siapa kat sini penyokong demokrasi, tapi
benda tu macam benda yang tak sepatutnya, benda yang dah nyata lah salah, lost cause. Jadi terus terang saya kata, sejak saya duk belajar duk kaji tu, saya rasa okey lah, wasatiyah tu boleh tapi jangan melampau lah. Itu je. Okey, itu je. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah, aku amat beruntung lah sebab berjaya datang ke hari ni. Aku takut hujan tadi. Nampak macam nak hujan sekarang. Okey, first komen aku tentang Yusuf Qaradawi ni, yang macam mana kita tahu Yusuf Qaradawi ni dia seorang yang faqih dalam fiqh. Aku dalam usia aku 20-an dulu, aku banyak jugalah baca tentang Yusuf Qaradawi ni. Antara dia punya tulisan dia adalah fiqh contemporary. Dalam fiqh contemporary tu kita pun boleh tengok konsep wasatiyah yang dia cuba bawa, iaitu lebih bersederhana daripada segi dalam beragama ni. Antaranya dia, salah satu yang aku ingat, dia fatwa dia tentang televisyen. Dia kata televisyen ni macam pedang. Dia macam pedang. Sama ada kita guna dia untuk buruk, ataupun pedang ni kalau kita boleh guna untuk berompak, ataupun pedang ni kita boleh guna untuk mempertahankan nyawa kita dan harta benda kita. Macam tu dia punya konsep dia. Dia memang dari dulu lagi dia bawa konsep. Dan dia ada gitu buku yang seni dalam Islam. Seni dalam Islam. Dan situ kita tengok dia punya pandangan pun agak bersederhana daripada segi muzik, daripada segi tarian. Dulu kalau kita tahu, macam kalau kita tengok empat imam mazhab ni, memang mereka mengharamkan ni muzik. Tapi ada satu lagi mazhab yang dipanggil mazhab Zahari. Dan Ibnu, apa nama dia yang Andalusia tu? Ibnu Hazmi ya, saya tak lupa. Ibnu Hazmi Al-Andalusia. Dia adalah antara dalam buku dia baru lupa kitab dia. Kitab tu agak famous tu. Dalam kitab tu dia bagi tahu muzik ni dibolehkan, diharuskan. Apa nama kitab lupa. Okey, lepas tu dalam macam baru-baru ni aku bedah buku dekat buku Jalanan Bagan tentang buku pemikiran sosial, dan di akhir slot tu aku dah bagi tahu dalam apa ideologi kita pegang pun kita hendaklah bersederhana. Kan, kalau contoh macam ada kawan kita yang pro sosialis, baca semua buku-buku kapitalis. Jangan kita hantam membabi buta kata kapitalis ni buruk ke, kan. Kita at least kita tahu. Sebab apa, kadang-kadang bila pemikir ni dia menyatakan satu idea ni, biasanya adalah untuk kebaikan manusia. Idea ni kadang-kadang didatang ni untuk membawa satu manfaat pada manusia. Tapi bila idea ni ditunggang dengan ekstrim, dia jadi fanatism. Yang itulah yang problem dia. Sama lah macam komunisme. Bila terlalu ekstrim, dia akan jadi keganasan. Walau apa pun dalam ni. Jadi jalan yang terbaik adalah bersederhana ataupun wasati. Rasanya yang itulah aku yang sedikit yang aku boleh kongsi. Cakap kan? Okay, test. Ya, based on buku yang Pak Di bentang ni. Dan bagi aku sendiri ni pandangan peribadi aku sendiri lah. Okay. Yang kalau kata kita nak pegang pada mana-mana ideologi sekalipun, kita jangan jadi acah-acah. Tak acah-acah. Orang yang guna acah-acah. Kalau kita betul-betul kata hang nak pegang satu-satu ideologi tu, make sure hang tahu apa yang hang ikut. Hang jangan macam contoh kalau sekarang ni orang banyak bercakap tentang sosialis. Lepas tu hang pun nak jump into aliran tu juga, ataupun tapi sebab hang nak masuk dalam tu, sebab hang rasa macam semua cakap pasal sosialis, aku pun nak kena cakap pasal sosialis, padahal hang zero. Hang just ikut-ikut. Sama juga contoh sekarang, aku tak claim siapa-siapa kan, macam orang sekarang banyak bercakap tentang so-called Sufi.
Sufism kau tarekat kau apa benda kan. Make sure hang tahu benda apa yang hang ikut. Kan? Hang jangan refer satu buku lepas tu hang rasa macam hang lah guru mursyid. Hang lah hebat dan sebagainya. Make sure hang tahu apa yang hang ikut tu. Kan? Dan kalau kata hang ikut tu secara membabi buta, itu yang akan mendorong hang ke arah fanatism. Kan? Sebab yalah hang refer satu buku. Contoh. Kalau seorang tu dia ikut buku tentang Yusof Qaradawi tentang fiqhul jihad tu. Kan? Tak pun ada buku-buku jihad, contoh aku lupa, tapi ada yang pasal apa? Kitab yang berbicara tentang jihad, yang kitab yang dipegang oleh golongan ISIS dan sebagainya. Satu kitab tu je depa pegang. Dan kita tengok dia punya consequences dia macam mana. Apa yang akibat dia, apa yang jadi. Kan? Apa yang jadi macam sekarang lah, bom sana bom sini kan. Jadi kalau bagi aku kata contoh macam salah satu perkara wasatiyah tu, kita tahu apa yang kita pegang, apa yang kita cakap. Kan? Just kalau hang refer pada satu atau dua buku, itu tak menjadikan hang itu sebagai seorang yang betul-betul faham dengan benda tersebut. Kan? Dan hang kena juga tengok tempat, macam contohlah tengok persekitaran hang, adakah benda yang hang baca tu sesuai untuk diadaptasi dengan tempat hang. Tak semua benda yang barat buat kita boleh adapt kat sini. Kan? Kita marah, kita kadang-kadang kita marah kalau kata orang kita ambil fahaman barat. Kan? Ambil fahaman barat, kata mana sesuai apa-apa semua kan. Tapi kita nak push barat supaya ikut cara kita. Betul tak betul? Memang benda ialah, dan nama arah pun timur dengan barat, dua benda yang berbeza. Hang nak ambil satu benda daripada sana, lepas tu hang nak suruh kita adapt, lepas tu kita marah. Lepas tu kita nak hampa kena ikut cara timur lebih bersopan apa-apa semua dan sebagainya. Adakah benda tu betul? Tak semestinya betul. Kan? Dan maaf cakap lah, sekarang aku lihat nilai-nilai yang ada dalam Islam tu lebih banyak ada di barat ataupun di Eropah. Kan? Berbanding dengan timur. Kalau kita cakap tentang timur dan Asia dalam golongan Asia ni, yang timur ni, kita selalu banggakan Jepun sebagai satu negara yang kita kata attitude mereka nombor satu dan sebagainya. Tapi sedangkan mereka dah adapt perangai buruk barat tu dah lama dah. Kan? Ni maaf cakap lah, kalau ni ranking nombor satu porno di Asia siapa? Jepun. Industri seks di mana? Thailand. Sedangkan benda itu adalah tabu, satu benda yang pelik untuk dibicarakan. Adakah kita masih lagi boleh berbangga dengan benda yang kita kata kita orang timur lebih bersopan santun dan sebagainya? Jadi itu kalau kita nak berlaku adil, kalau kita nak bercakap tentang tu perkara, kita kena berlaku adil. Janganlah tibai sana tibai sini dan sebagainya. Satu lagi tentang aku pun tak baca lagi buku ni. Kan, tentang aku tertarik tadi, tak apa cakap banyak orang ni. Maghrib lagi orang kata tak pergi sembahyang. Wasatiyah kita wasatiyah. Kan, kalau satu lagi aku tertarik satu bab yang menyentuh tentang wanita. Kan, bukan nak cakap pencipta wanita. Bukan lah kan. Tapi tentang bab yang aku tak tahu apa yang kandungan yang Syekh Yusof Qaradawi cerita dalam buku tu tentang wanita. Tapi kalau katalah orang nak judge feminisme ataupun feminis tu satu benda yang totally silap, sesat dan sebagainya, kita boleh tanya dia balik, hang cerita tentang feminis yang mana satu? Feminis ada banyak. Ada light feminis, ada radical feminis. Kan? Apa yang Virginia Woolf cakap tentang feminis, Mary Ann Warren cakap tentang feminis, Shulamit Firestone cakap tentang feminis dan sebagainya. Itu tak wasatiyah. Kan? Apa yang tokoh-tokoh tu cakap tentang feminis. Dan kena tengok juga flow feminis tu daripada tahun 1700 sampai ke sekarang, dia berbeza-beza ikut zaman. Dulu feminis hanya dalam penulisan mata-mata. Kan, perempuan, ialah sebab dulu perempuan ni dia anggap sebagai the others. Kan,
Kalau siapa yang cakap aku salah, try balik buka tengok yang orang duk bangga-banggakan sebagai Freud. Tengok apa yang dia sendiri cakap tentang wanita. Freud sendiri mempelekeh wanita. Dia mengatakan histeria tu hanya ada pada wanita. Dia mengatakan bahawa wanita ni sebagai satu makhluk yang orang panggil penis envy. Kan? Dan sekarang orang duk julang nama Freud. Adakah betul? Yang tu aku tak tepi sekejap lah. Kan? Tak kisahlah nak pegang Freud ke, nak pegang Carl Jung ke apa, ikut lah. Kan? Tapi macam aku cakap tadi, berbalik tadi, sebelum nak judge satu-satu benda, make sure faham betul-betul apa yang nak tibai tu. Masuklah feminis pun. Memang kita tahu Islam ni mendaulatkan wanita tu terlalu tinggi. Kan? Dah letak pada tempat yang sangat-sangat tinggi. Cuma persekitaran Islam daripada dulu sampai sekarang tu ada juga orang panggil berlaku tidak adil pada wanita. Kalau orang cakap dalam dunia Islam tidak orang panggil ni, tidak mendiskriminasikan wanita. Ya, kita tahu waktu zaman Rasulullah wanita diangkat tinggi. Zaman sahabat pun sama. Tapi zaman-zaman selepas itu adakah wanita diangkat tinggi? Kan? Ada satu tentang ni, aku tak tahu, kepada para pengagum Empire Turki Uthmaniyah, aku minta maaf kalau aku cakap benda ni. Kan? Dan aku bukan salah seorang daripada tu. Ada berlaku satu serangan, kan, tentera Islam Turki Uthmaniyah ke atas negara Albania. Apa yang mereka buat terhadap wanita-wanita di situ? Wanita-wanita Kristian Ortodok Albania. Apa yang mereka buat? Kan, mereka bunuh, mereka rogol, mereka salib wanita-wanita di situ. Adakah itu perangai Islam yang kita bangga sangat dengan kerajaan Turki Uthmaniyah? Yes, aku faham. Kerajaan Turki Uthmaniyah tu besar, terlalu besar. Empire dia sangat-sangat besar. Dan dia banyak dia punya section-section pemerintahan. Mungkin satu section tidak menggambarkan Islam yang dibawa oleh Turki Uthmaniyah. Tapi cuba tengok balik. Kalau betul-betul ini yang aku nak cakap, kalau mereka yang aku cakap pengagum Turki Uthmaniyah, kan, menggunakan perkataan pengagum, aku tak guna kepada die hard fan ke, fanatik ke apa Turki Uthmaniyah. Ada benda yang dibuat betul, ada benda yang dibuat salah. Janganlah bila aku cakap benda fakta-fakta yang mungkin tak popular, terus hampa nak marah. Kan? Tak ada satu pemerintahan pun yang sempurna selain daripada pemerintahan Nabi. Kan? Berlaku selepas, kalau kita tengoklah selepas daripada pemerintahan Nabi, para sahabat dan sebagainya, situ pun ada pergolakan. Itu pun ada pergolakan. Kan, nak kata bagi yang kalau yang mereka tu semua manusia, kan, maksum dan sebagainya. Dan mereka macam ideologi ni adalah perkataan moden. Dulu orang duk guna ijtihad, pandangan lah apa benda kan. Jadi ideologinya pandangan perkataan yang moden. Jadi apa yang aku nak cakap tu, macam yang aku cakap tadi, sebelum kita nak jump into conclusion, make sure hang faham apa yang hang baca, make sure hang tahu apa yang hang ikut, kan. Sebab kalau kata kita tak pegang dengan benda tersebut, lah kali akan menjurus kepada fanatik lah. Fanatik, buta tuli, taklid buta, bodoh piang sebagainya. Terima kasih. Okey, kita ada sedikit kot sepatah dua kata daripada pengasas buku jalanan seberang perai, saudara Apple. Sekali lagi dan seterusnya kita membuat penutupan terus kot untuk sesi bedah buku kita pada petang ni. Jadi tanpa membuang masa, kita menjemput saudara Apple lah untuk memberi ucapan. Terima kasih kepada siapa yang tengok live Live. Siapa yang tengok live, dan kalau boleh share dan ajak ramai-ramai like Facebook Buku Jalanan Seberang Perai dengan Facebook Book Surgeon. Dan hari ini berjaya bedah buku Islam Wasatiyah, Islam Agama Wasatiyah, yang pembentang daripada Pak D. Kita tu nak terangkan pasal Buku Jalanan Seberang Perai ni, kita jemput siapa-siapa aja nak bedah buku. Kalau tak panjang pun tak apa, pendek pun tak apa. Yang penting kongsi apa yang dah dibaca tu, sikit ke banyak ke isi dia. Yang penting kongsi lah, seronok ke tak seronok ke, best ke tak best, kongsi je. Yang penting kupas buku tu sama-sama, kita kongsi sama-sama. Kita ada dekat sini pukul 5 petang setiap hari Ahad, Buku Jalanan. Lepas tu kita terima buku. Siapa-siapa yang dah ada buku yang tak
tak terpakai ke, dah habis baca, boleh sedekah kita, boleh bagi kat kita kongsi-kongsi dengan orang ramai. Ingat tu saja. Okey, boleh datang kat sini support Buku Jalanan Seberang Perai. Okey, terima kasih pada saudara Epol. Okey, saya rasa yang tu yang terakhir kot daripada saudara Epol. Jadi untuk insya-Allah kalau tak ada apa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Di daripada Book Surgeon dan daripada sahabat-sahabat kita yang mai juga mai dengar bagi pandangan, bagi kritikan dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih. Moga aktiviti seperti ini dapat kita teruskan lagi pada masa-masa akan datang. Itu je insya-Allah. Terima kasih. Okey, kami susuli dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.